pantun. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan berharga tidak terbayar. Semoga majlis diberkati. Amin. Jadi soalannya simple ya. Simple ya soalan. Nak jawab susah. Macam mana roh kita? Roh jangan tinggal surah Al-A'raf. Antara Quran. Surah Al-A'raf muka surat 70, muka surat 172. Macam mana? Betul? Ayat 170, ayat 172 muka surat 173 dalam Quran surah Al-A'raf. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Tanya soalan, bukankah aku Tuhan kamu? Kepada siapa? Kita semua. Kita semua. Kita dah duduk sekali dah di alam roh, sekali dengan nabi-nabi, sekali dengan kawan-kawan kita, dengan ustaz-ustaz, dengan Perdana Menteri, dengan semua hal lain, dah duduk sekali dah dalam satu alam roh. Mula-mula awal Allah cipta kita, tu ayat dia. Ayat 172 surah Al-A'raf. Nah, Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, maka kita semua jawab, iya Allah Tuhan kita. Jadi daripada situ maka keluarlah penjadualan bila kita lahir. Saya lahir 14 November 1984. Lah ni umur saya 36 tahun. Sama macam tuan-tuan hadir ikut tarikh. Sebelum nak lahir, nak wujud kita tu, kita duduk satu alam, nama alam dia alam rahim. Allah tulis semua maklumat pasal kita. Siap dah, siap-siap dah tulis dah. Kemudian rezeki kita, ajal kita, kita kira masa lah. Kita semua sama aja. Kemudian habis kita akan masuk ke satu lagi alam, nama alam barzah. Yang ni kita nak syarah, nak bincang. Lepas tu baru dia mai pula yang seterusnya, barulah mai kepada alam hari kiamat. Yang ni saya pun tak mahir lah nak sentuh, risau, takut. Sungguh daripada tadi saya duduk dalam kereta, duduk fikir, dengar ceramah orang ni, dengar ceramah ustaz ni, rasa tak lepas nak cerita kat tuan-tuan. Jadi setiap roh itu melalui fasa dia. Perbincangan dia yang pertama, tuan-tuan kena tahu tajuk malam ni termasuk dalam ilmu ghaib. Ilmu ghaib ni untuk apa? Kenapa orang Islam ada ilmu ghaib? Tidak ada orang lain yang percaya tentang perkara ghaib sepatutnya melebihi daripada orang Islam. Tapi, maaf Ustaz Aidar, minta maaf Ustaz-Ustaz semua, tapi hairan tak? Orang yang begitu detail bincang tentang alam akhirat bukan orang Islam. Orang yang bukan Islam daripada kalangan hak berfahaman pelik-pelik inilah. Cuba tengok suatu ketika dahulu, 2012 mereka kata kiamat, 2020 mereka kata kiamat. Ada orang yang mengira-ngira tentang bilakah akan berlaku kiamat. Walaupun kita kata yang tu ilmu-ilmu mereka, tapi begitu detailnya mereka mencari tentang bilanya sampai kiamat. Sebab tu kalau nak sembang kata kita ni hak paling beriman lah apa, persiapan kita belum cukup kemah.
Orang-orang kita tak, saya susahlah nak sebut, mungkin takut nanti orang salah faham, tapi nak abang kata golongan yang kira kiamat bila, dia lama. Kalau ikut umur tuan-tuan haji yang mana dewasa daripada saya, rasanya dah banyak kali kan orang sebut tarikh kiamat, betul tak? Daripada zaman Tok Nadok dulu orang kira zaman kiamat. Tapi persiapan mereka siapkan rumah bawah tanah, mereka siapkan bekalan rumah kebai, tak mau bagi bergulung. Mereka siap, ni bukan biasa-biasa. Sampai dah terkeluar daripada iman. Dia dah terkeluar daripada iman. Mana? Nak pi duduk dekat planet Marikh. Nak pi duduk planet Marikh aja. Sebab apa? Sebab bincang tentang tajuk alam barzah dan hari kiamat. Sebab itu sekadar saya nak sebut kepada semua untuk soalan yang pertama. Allah kata yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang roh. Ustaz Haidar tanya saya tentang roh nak merentah pi daripada satu waktu. Allah ajak Nabi jawab. Nabi kata mereka bertanya tentang roh. Bagi tahu roh ni perkara gaib, ilmu Allah saja yang ada. Saya tanya tuan-tuan lagi, apa dia? Ilmu gaib ni kenapa bulan ni cantik? Bincang tajuk ilmu gaib bulan ni. Sebab apa? Ketika Nabi peristiwa Isra' Mi'raj, semua orang tak nampak. Nabi turun, Nabi duduk atas bukit Safa. Bila Nabi duduk atas bukit Safa di Mekah lah, kita doakan supaya saudara-saudara kita di Mekah selamat dan boleh buka balik, bagi ada balik ibadah umrah selepas ni. Amin ya rabbal alamin. Pelihara iman mereka. Patutnya juga saya tanya seorang ustaz, ustaz, inilah tuan-tuan punya tok guru juga, Ustaz Khafid Sarani. Kita tanya, ustaz, hak ni pasal apa orang Mekah depa habaq kata suruh tutup, tak payah mai umrah, sedangkan ada hadis Imam At-Tirmizi, Nabi doa penyakit tak akan hinggap dekat Mekah dan Madinah. Tuan-tuan kena cari hadis tu. Hadis saya tanya, ni pakar hadis ni saya tanya. Hadis Nabi dalam Imam At-Tirmizi tentang Nabi berdoa. Kalau buka dalam kitab lain pula tentang kelebihan bumi Madinah dan tanah haram, Nabi doa tempat ni tak akan ada penyakit, tempat ni tak akan ada penyakit. Patutnya kuatlah iman mereka, beriman negara mereka, kelebihan negara mereka tak ada kat negara lain. Maka Ustaz Khafid kata, yang bagi arahan suruh tutup apa semua ni bukan melibatkan fatwa. Hak ni governance. Hak governance ni belum tentu iman dia sama macam mufti dan ulama. Governance. Macam immigration. Yang ni yang dia buat keluar arahan. Bukan melibatkan fatwa. Jadi kita pun faham, patut orang ambil tindakan macam tu. Jadi kita doa mereka. Jadi ketika Nabi turun, Nabi duduk di atas bukit Safa, lepas dah habis Abu Jahal panggil semua orang, Nabi nak cerita tentang perkara ghaib. Apa dia? Isra' Mi'raj. Maka Nabi tanya dekat penduduk Mekah. Apa soalan Nabi, Ustaz Haidar? Nabi tanya dekat yang duduk depan Nabi, wahai saudara-saudara aku, kalau aku kata di belakang bukit Safa ini ada tentera yang mai nak serang kita, apa pendapat kalian? Maka penduduk ketika itu bumi Mekah, mereka kata dekat Nabi, wahai Muhammad. Masa ni Nabi orang kenal Nabi punya dakwah belum menyeluruh lagi. Dia kata, wahai Muhammad, kami tidak pernah ada pengalaman kamu bohong kami. Ni penting ni, semua perkataan ni penting sebab tajuk malam ni. Kami tak pernah ada pengalaman kamu bohong kami. Maknanya seolah-olah bahasa kita, Muhammad, mana hang nak cakap bohong? Kami percaya belakang ni ada tentera nak serang. Soalan, kenapa Nabi bagi perumpamaan belakang bukit ada tentera? Kenapa Nabi nak ta'abak kata, wahai saudaraku, kalau saya kata saat lagi ada tentera nak mai depan ni serang kita, kalau saya kata saat lagi Kaabah hilang, kalaulah kata lagu tu,
Macam mana Nabi tak kata? Nabi kata sekiranya di sebalik bukit benda yang tak nampak. Sebab apa? Sebab benda yang Nabi nak cerita saat lagi benda yang tak nampak. Maka saya beritahu dekat tuan-tuan, perbincangan pada malam ini dia nak kena wujud satu. Apa dia? Yakin. Sebab apa? Kita akan berhadapan dengan perkara yang kita tak akan nampak sampai bila-bila, sehinggalah kita mati masuk ke dalam syurga baru boleh nampak. Siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Ini termasuk juga arahan. Nanti patuh arahan pemimpin. Nah, esok kan pemimpin kita beritahu, kita jangan, ada tempat yang nak buat juga, dia kena patuh arahan sebab Allah yang suruh. Benda tu semua akan berlaku nanti. Sebab apa? Percaya pada Allah Ta'ala. Jadi sebagai mukaddimah berkaitan dengan roh tadi, roh ilmu dia Allah punya, saya tak mahir. Cuma saya bagi tahu kata, setiap fasa itu roh tu sampai, bermula kita angkat syahadah kata Allah Tuhan kita. Kemudian dia akan merentah sampai masa. Sebelum saya lupa nak bagi tahu satu. Tuan-tuan, tajuk malam ni kita kena yakin dan kena mahir betul. Sebab apa? Kalau tidak, malu kita dengan iblis. Tuan-tuan ingat tak ketika mana iblis kata dalam surah Hijr, kalau tak silap saya, sana saya rujuk boleh. Dalam surah Hijr, iblis kata dekat Tuhan, qala, betul? Surah Hijr ayat 36. Iblis kata, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Wahai Tuhan, tangguhkan saya sehingga waktu hari kebangkitan. Makna apa? Iblis pun tahu akan semua makhluk akan musnah satu hari nanti, termasuk diri dia. Pasal itu dia minta tangguh sampai hari itu saja. Dia tak kata pun, Tuhan jangan bagi aku tak mati. Tak. Tuhan jangan bagi aku tak mati. Tuhan bagi aku kekal sampai ke bila-bila. Tak. Dia apa? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tolong tangguh kematian saya sampai hari kebangkitan. Mai hari kiamat mati saya pun tak apa dah. Sebab apa? Dia pun tahu semua makhluk ada limit dia. Kalau kita tak mau, kemas lagi kita daripada setan lah. Iblis pun tahu sampai masa kita semua akan mati. Baik, wallahu a'lam.